أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan, putera-putera dan puteri-puteri Islam yang dihormati lagi dimuliakan, alhamdulillah, lagi sekali kita bersyukur kepada Ilahi yang mengizinkan pertemuan di petang yang permai ini selepas kita berehat lebih kurang 3 minggu, alhamdulillah. Dan pertemuan pada petang ini pertemuan di bulan Syaban, dan tidak berapa lama lagi kita akan masuki Ramadan Al-Mubarak, insya-Allah. Syaban, satu bulan yang merupakan salah satu bulan-bulan Allah Subhanahu wa taala yang kesemuanya berjumlah 12 bulan. Disuruh kita pertingkatkan amal ibadah di musim Syaban sebagai persiapan untuk masuki Ramadan. Cuma seperti yang kita peringatkan di sini dari masa ke semasa ialah apa-apa pun perkataan kita ataupun perbuatan kita berkaitan dengan amal ibadah yang khusus, yang berkaitan dengan amal ibadah yang khusus, ia tertakluk kepada dalil ataupun nas. Ini adab yang amat penting dalam agama Islam. Jangan orang Islam tidak memahami adab yang teramat penting ini, yaitu dalam perkara yang berkaitan amal ibadah khusus. Apa yang kita katakan dan lakukan, ia tertakluk kepada nas dan dalil. Tanpa nas dan dalil, kita tidak boleh melakukan sebarang ibadah khusus walaupun niat kita baik lagi suci. Sebab itu jika ada orang mengatakan disunatkan kita berpuasa bersambung-sambung dari musim Rajab campur Syaban campur Ramadan sebab ia merupakan sunnah, katakan kepadanya ia bukan sunnah, ia suatu pembohongan ke atas Nabi. Puasa 3 bulan berturut-turut bukan sunnah. Dalam bahasa mudah, ia bukan berdasarkan nas, ia bukan berdasarkan dalil. Mu nak buat, mu punya pasal. Tetapi mu jangan kata ia sunnah. Sebab untuk kita mengatakan ia sunnah ataupun ia amal ibadah yang khusus, perlu datangkan nas ataupun dalil. Baru kita berani mengatakan amalkanlah ia sebab Nabi suruh. Apa bukti Nabi menyuruh? Ini nas, riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan sebagainya. Itu nas ataupun dalil. Sekadar ustaz buat, ustazah buat, tok syekh tu buat, tok syekh ni buat, itu bukan nas ataupun dalil. Sama juga jika ada orang mengatakan bahawa nisfu Syaban merupakan hari untuk melaksanakan ibadah khusus. Pada malamnya kita sunat melaksanakan solat sunat sedemikian rupa. Sunat baca itu dan ini secara khusus sebab ia sunnah. Katakan kepada mereka ia pembohongan ke atas Nabi. Nabi SAW tidak menyambut nisfu Syaban dengan ibadah spesifik. Sebab itu saya ulangi apa yang hendak saya katakan tadi. Agama Islam bukan agama sembrono. Jika ia sembrono, kita boleh beramal mengikut perkataan manusia yang berniat baik.
Tapi Islam bukan agama sembrono seperti itu. Macam mana baik pun niat kita, dia perlu datangkan nas daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sebab itu ada sebuah hadis yang sahih, riwayat Imam Malik, dimuatkan dalam kitab Muwatta. Pengkaji nas mengatakan tarafnya sahih. Nas yang membawa maksud, aku meninggalkan kepadamu dua perkara. Andai kata kamu beramal dengan kedua-duanya secara bersungguh-sungguh, lan tadillu abada, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Kedua-dua sumber itu ialah Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kita sokong lagi dengan perkataan Nabi, contohnya dalam konteks solat. Nabi SAW pernah bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli. Hadisnya juga tarafnya sahih. Bersolatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Artinya dalam konteks ibadah yang khusus, sebagai contoh solat, Nabi berkata, jangan memandai-mandai. Kamu hanya bersolat seperti mana yang aku solat. Jangan menokok tambah, jangan memandai-mandai. Itu konsepnya. Dalam hal ibadah khusus, jangan memandai-mandai. Kita kena jadi pandai, tapi jangan memandai-mandai dalam bab ibadah yang khusus. Dalam bab duniawi, iaitu ibadah yang umum, berkaitan makan minum, berkaitan perubatan, pemakaian, hiburan, rekreasi dan seumpamanya yang boleh mendatangkan pahala, dia amal ibadah secara umum, kita boleh kreatif. Kita nak berhibur dalam bentuk nasyid, begini caranya, tapi membawa kepada kebaikan. Nasyidnya moden, silakan. Kita nak berpakaian, pakai kot, pakai itu, pakai ini, tapi dasarnya menutup aurat, silakan. Ini perkara penting yang saya mukadimahkan, sebab harus saya katakan, di sudut ilmiah di Malaysia kita masih rendah. Di sudut ilmiah kita masih rendah. Sebab itu jika ustaz berceramah di TV, berforum, memberi dalil merepek sekalipun, kita terpukau dan kagum untuk mengikutnya, walaupun hujahnya merepek. Merepek artinya bukan hujah, hadisnya palsu, hadisnya Israelian. Maka si penyampai pendakwah pun menyampaikan dalil yang tak boleh dipakai, itu pertanda ilmiah rendah. Kemudian si pendengar pun ternganga, kagum, tak mampu menapis, maka sama-sama rendah. Sebab itu saya merasakan bagi masa lagi 10 tahun, kita mengharapkan penyampaian ilmu di Malaysia akan meningkat ilmiahnya, sehingga pendakwah menyedari, sebelum aku berceramah, setiap apa yang hendak aku katakan kena ada rojokannya yang mantap. Jika tidak, baik aku diam. Itulah era yang kita mahu. Sebab pendengar ini pendengar berilmu. Dia boleh menegur, ustaz, hadis tu Israelian. Yang ustaz sebut tu, bahtera Nabi Nuh tawaf Kaabah 7 kali, itu hadis Yahudi, hadis Israelian ustaz, bukan hadis Nabi. Cerita bubur Ashura dari Nabi Nuh ni, sunat kita ikut, itu pun Yahudi punya cerita, Israeliat, bukan hadis Nabi ustaz. Tapi ustaz pun termalu, balik kena buka kitab lagi sekali. That is the era that we want. Sekarang belum lagi, sedang merangkak ke arah itu. Apa yang saya katakan ini tidak untuk mengatakan kita pandai, tidak. Tapi untuk mengatakan semua kita kena berhati-hati
termasuk Dr. Daniel yang kerdil ini, boleh bercakap bab agama, kena berhati-hati supaya sumber rodokannya betul. Itu yang nak saya tekankan sebenarnya. Kita kembali kepada agenda kita selepas berehat. Alhamdulillah, kita sudah masuki surah nombor 96, surah Al-Alaq. Surah penting, surah yang ayat-ayat yang awalnya merupakan ayat-ayat yang awal yang Allah letakkan di alam maya pada ini. Mari kita mulakan semula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Shadaqallahul azim. Al-Alaq ayat 1 hingga 12 yang bermaksud, bacalah dengan nama Tuhanmu yang mencipta segala. Dia Allah telah mencipta manusia daripada segumpal darah, iaitu alaq. Bacalah. Dan Tuhanmu Maha Pemurah. Dia mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, kerana dia melihat dirinya serba cukup. Sesungguhnya hanya kepada Rabb, iaitu Tuhanmu lah, kamu akan dikembalikan. Bagaimana pandanganmu tentang manusia yang melarang seorang hamba ketika dia mengerjakan solat? Bagaimana pendapatmu jika dia yang bersolat itu dia berada di atas kebenaran dan dia pula bertakwa dan menyuruh manusia kepada takwa? Bagaimana pula pendapatmu jika orang yang melarang itu dia berdusta dan berpaling daripada kebenaran? Tuan-tuan dan puan-puan, putera-putera dan puteri-puteri Islam yang dihormati lagi dimuliakan, pada sesi pertemuan yang lepas kita bicarakan dan kita bahaskan tentang ayat 1 hingga 5 dalam surah Al-Alaq ini. Kita datangkan riwayat sahih daripada Imam Bukhari yang menjelaskan bahawa ayat-ayat yang 5 yang awal yang terdapat dalam surah Al-Alaq ini merupakan ayat-ayat yang pertama yang Allah turunkan ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus ia pertanda Nabi Muhammad merupakan nabi dan kemudian diutus untuk menyampaikan, sekaligus baginda akhirnya mencapai status rasul yang menyampaikan risalah kepada ummah, yang sekaligus menyedarkan kita bahawa baginda merupakan manusia, tetapi manusia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini selari dengan firman Allah berkaitan bab itu. Sebagai contoh, Allah Azza wa Jalla berfirman, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Ayat di penghujung surah Al-Kahfi. Allah mengatakan, ya Muhammad, katakanlah,
sesungguhnya aku ini basyarum mislukum. Basyarum mislukum. Basyar artinya manusia, Bashar artinya insan, mislukum just like you. Aku manusia sepertimu. Aku bukan anak Tuhan. Aku bukan mengetahui benda yang gaib. Tidak ada ciri-ciri ketuhanan kepadaku. Aku sepertimu. Kamu tidak ada ke semua itu, aku pun tidak ada ke semua itu. Maka jangan memujaku seperti memuja Tuhan. Jangan menyembahku seperti menyembah Tuhan. Sebab aku tidak layak disembah seperti itu. Sebab aku manusia sepertimu. Itu kenyataan maha penting daripada Allah, mengajar kita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita beriman dengan Rasulullah? Bagaimana? Ini caranya. Kita mengatakan Nabi manusia seperti kita, dengan satu perbezaan. Apa perbezaannya? Aku manusia sepertimu, yuha. Di situ perbezaannya. Yuha, aku diberikan wahyu. Sekaligus aku berbeza denganmu di sini. Aku manusia yang diberikan wahyu. Maka aku nabi, kamu tidak. Aku rasul, kamu tidak. Tapi menyembahku jangan. Sebab aku tetap manusia. Manusia yang dipilih Allah sebagai rasul. Titik. Manusia dipilih Allah sebagai rasul, maka hormatlah aku sebagai Rasulullah, sebagaimana yang Allah mau aku dihormati. Ati'ullah wa ati'ur rasul sebagai contoh. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Allah mengarahkan kamu mentaati Allah dan Rasul. Aku Rasul, aku mendapat wahyu, maka ikut perintah Allah yang mengarahkan kamu mentaati aku, sebab aku manusia yang dilantik sebagai Rasul. Yuha ilayya, aku diberikan wahyu, dan berdasarkan wahyu itulah aku mengatakan. Bukan pendapatku, no, bukan ideaku, bukan, tetapi aku mengatakannya sebab wahyu. Yuha ilayya, maka aku mengatakan berdasarkan wahyu. Apa dia? Innama ilahukum ilahu wahid. Tuhanmu Tuhan yang wahid, Tuhanmu Tuhan yang esa. Aku mengatakannya bukan sebab ciptaan dari penjuruku. Aku mengatakannya sebab yuha. Dalam satu ayat, benda dasar tentang Nabi dan hubungan Nabi dengan Allah diperjelaskan. Maka bila kita bicarakan ayat-ayat yang awal dalam surah Al-Alaq, itu perlu kita fahami secara dasar. Sebab itu seringkali saya mengatakan, kalau kita nak membentuk anak-anak dengan fikrah Islami, panduannya Al-Quran secara dasar, disokong oleh hadis. Kita ambil contoh satu ayat di penghujung surah Al-Kahfi yang saya bacakan tadi. Terangkan kepada anak-anak, ini Rasulullah. Ini cara kita percaya dengan Rasulullah. Siapa Rasul? Dia manusia. Tapi manusia yang bagaimana? Kita perincikan. Jadi bila anak pergi ke internet, orang hantam Nabi sebagainya, kita kata memang dia manusia kan. You punya Nabi ni sakitnya, memang dia manusia pun. Allah suruh baginda bagi tahu, aku manusia sepertimu, jangan terkejut bila aku sakit, sebab aku manusia. Dan bila aku sakit, aku nak mengajarmu bagaimana adab ketika sakit. Baru kamu sebagai manusia akan senang mencontohiku, sebab aku benar-benar sakit. Allah boleh mengutus malaikat untukmu. Malaikat Jibril datang, aku utusan untukmu di akhir zaman. Boleh sangat kun fayakun. Tidak. Allah cipta Rasul dari kalanganmu, hidup bersamamu, sakit sepertimu, makan minum sepertimu.
dan semuanya berdasarkan wahyu. Bila baginda menyatakan sesuatu, dia berdasarkan wahyu, selepas dilantik baginda sebagai Nabi dan kemudian sebagai Rasul. Maka ayat-ayat yang pertama telah kita bacakan tadi, baca. Allah menyuruh kita baca. Bayangkan era Arab ketika itu, era jahiliah. Tak berapa orang yang boleh baca ketika itu. Nabi Muhammad pun tak boleh membaca, tak boleh menulis, tak pandai membaca, tak pandai menulis. Turun ayat, baca. Ayat pertama kepada Arab jahiliah yang rata-ratanya tak tahu membaca ialah baca. Sekaligus ada benda besar yang tersirat. Jika kamu nak buat perubahan dalam masyarakat, masyarakat itu kena pandai membaca. Maksud pandai membaca ialah pandai mencari ilmu, suka mencari ilmu. Itu yang tersirat. Nak ubah masyarakat mesti bertunjangkan ilmu, tak boleh lain. Sebab itu masyarakat yang tak mantap mindanya, mereka mudah ditipu. Orang tipu hidup-hidup, bukan tipu lepas mati, masa hidup kena tipu. Dengan RM10 boleh kena tipu. Tapi orang yang otak dia bagus, hang bagi sejuta pun aku tak berubah demi kebenaran. Itu lain. Macam para sahabat, ketika Madian jatuh, ibu kota Empire Parsi, Madian jatuh, seperti yang Nabi ramalkan, akan jatuh kota Madian dan singgasananya dan istananya akan kamu kuasai. Waduh, harta ghanimah, harta rampasan perang melimpah ruah. Nabi ceritakan itu benar-benar berlaku di zaman sahabat. Harta rampasan perang melimpah ruah, tiba-tiba sahabat yang dahulunya miskin sekarang kaya raya. Kesan harta rampasan perang diagihkan dan ia halal. Macam gajilah bagi tentera-tentera Islam. Tak ada gaji khusus ketika itu, tapi Allah peruntukkan harta ghanimah halal bagimu, bagi tentera-tentera yang berperang, macam gaji. Tapi ada sebahagian yang besar hendaklah dikembalikan untuk Empire Islam, dikembalikan ke Madinah. Maka dikembalikan. Antara benda yang dikembalikan ialah mahkota yang dipenuhi permata yang mahal-mahal. Ketika dibawa balik pada Umar Al-Khattab, Umar terima semua itu. Dia ternampak mahkota dan dia lihat tak ada apa yang hilang, semua di tempatnya. Apa berlaku pada Umar? Umar menikis air mata. Umar menikis air mata sebab bersyukur rakyat macam ni, tentera Islam macam ni. Sebab itu mereka menang, sebab mereka jujur. Mahkota ini di atasnya belian, ambil satu pun okey dah, tapi dilihat satu pun tak hilang. Macam ni punya jujur. Sebab itu umat Islam menang, sebab jiwa mereka bersih. Ali berkata mereka bersih sebab kamu juga, kamu itu model. Pemimpin di atas tu model. Jika penyangak di atas, penyangak juga di bawah. Kamu model di atas, duduk atas bumi lantai biasa. Orang cari mana khalifah, mana Amirul Mukminin. Nampak seorang lelaki baring kat masjid. Mana Amirul Mukminin? Nampak lelaki baring kat masjid. Takkan itu Amirul Mukminin? Empire Islam begitu kaya, takkan khalifah dia macam ni. Mesti duduk pun atas cushion istimewa. Tiba-tiba Umar baring kat situ. Mana dia? Dia tak ada bodyguard ke? Tak ada. Baring macam tu saja. Itulah Amirul Mukminin. Macam tu punya contoh. Rakyat tengok,
Ayat kata apa sangatlah dunia. Tengok Amirul Mukminin boleh kepas belaka, tak kepas apa-apa. Satu belian tentera ambil, apa salahnya? We share amongst us, no problem. Hari ini tak tahulah, saya tak mau cerita. Inilah yang nak kita hasilkan dari kelas-kelas agama. Dari kelas-kelas program agama itu nak kita hasilkan manusia macam itu. Jumpa background orang Cina, dia tak kata Cina kebal, Cina ni apa lagi dia mau kebal. Orang Islam otak dia tak macam tu, dia tak resis, dia tak kebal. Cari nama apa? Eng Si Wugok. Cari alamat dia. Mana Eng Si Wugok ni, cari. Ada kan? Oh ni ada nama telefon bimbit. Cuba kontak tengok isteri dia. What do you want? Your husband Eng Si Wugok? Yes, my husband. Oh, his wallet is with me. You can come to this address to collect all his belongings. Okay. Oh, you are so truthful. Why? You want to know why? Because I am a Muslim, and Allah wants me to be somebody truthful. But I am Chinese. You truthful to me, Chinese. And more, I'm Buddhist, you know. I have to be truthful to everybody. That's the Islamic teaching. Bagus, boy. Bagus, boy. Jangan lahirkan manusia datang ceramah pakai ketayat, jumpa dompet Eng Si Wugok, lakum dinukum waliyadin. Ku belanja you all today, just keep all. Kita ada matlamat, maka bacalah, tingkatkan ilmu, kuatkan kefahaman, hujah memantap, ikut. Maka itu permulaan kita dengan ilmu. Sebab itu saya ulang-ulangi kepentingan ilmu di sini. Saya ulang-ulangi ungkapan ini sampai anda bosan. Apa yang sering saya katakan ialah pintu gerbang bagi segala kebaikan ialah ilmu. Tanpa jemu, tanpa bosan, itulah ungkapan yang popular di sini. Pintu gerbang bagi segala kebaikan ialah ilmu. Pintu gerbang. Selepas pintu gerbang ada benda lain. Pintu gerbang dulu. You tak masuki pintu gerbang, jangan bincang kebaikan yang lain. Pintu gerbang kebaikan pun tak masuk lagi, nak bincang kebaikan macam mana? Masuk pintu gerbang dulu. Pintu gerbangnya knowledge, ilmu. Ilmu bertunjangkan Quran dan juga As-Sunnah. Iqra itu konsep. Baca nak menguasai ilmu. Kan baca dengan nama Tuhan, bukan baca semata-mata CGPA. Nak skor SPM semua A, PMR semua A. Tak. Baca Bismillah kerana Tuhanmu. Akhirnya skor juga, akhirnya CGPA bagus juga, masuk matrik juga, buat diploma juga, masuk U juga. Tapi buat cara dasarnya kerana dia. Sebab apa? Dia khalaq, dia mencipta segala. Kita sedang belajar ni pun otaknya dengan 100 bilion sel otak dia bagi. Setiap bayi dilahirkan dengan 100 bilion sel otak. 100 bilion sel otak. Setiap sel berhubungan dengan 25,000 sel yang lain, mengadakan hubungan, dipanggil synapse. Sebab itu mata melihat, tangan boleh bergerak, sebab ada hubungan. Mata melihat, takkan melihat saja, tapi tengok singa you, spontan tengok singa, kaki tu dia punya langkah, boleh lompat. Kalah ahli sukan Olimpik yang tingginya lompat. Masa tu sajalah
Ulang balik memang dia duduk bawah sekali. Di masa singa duduk peligan dia, lompat punya tinggi. Luka, tak sedar luka, tak sedar sakit. Perubahan-perubahan berlaku dengan satu penglihatan. Sebab saraf otak ataupun sel otak berhubungan dengan sel yang lain. Semua itu siapa jadikan? Dia khalaq. Bumi kita ini, kalau kita nak berfikir, sini kena berfikir. Bumi ini Allah letakkan ngam-ngam dengan matahari. Jika bumi ini mendekati sikit ke matahari, dekat sikit saja, bergenjak sikit je mendekati matahari, semua mati. Semua kita mati. Innalillah. Sebab dia mendekati sikit dengan matahari, suhu meningkat gila-gila, kata orang kita. Seperti planet Zuhrah. Planet Zuhrah, Zuhrah Venus. Seperti planet Utarit. Planet Utarit, dia dekat dengan matahari, panas. Jauh sedikit dia sejuk, semua jadi ais. Innalillah juga. Dekat sedikit innalillah, jauh sedikit innalillah. Kena ngam-ngam, baru ada air 3 suku di bumi. Subur dengan pohon-pohon. Oksigen tak cukup sekadar oksigen, kita sebut udara. Ada nitrogen 78%, oksigen 21%, sikit karbon dioksida dan sebagainya. Bukan oksigen sahaja, campur nitrogen dan sebagainya, udara. Siapa punya formula? Siapa buat formula macam tu? 78, 21, 0.03. Siapa buat formula macam itu? Kita hirup udara, selesa rasanya. Tak ada bil datang, wahai manusia, ini bil hidup udara dariku. Tak ada, free of charge. Siapa punya kerja? Jika jauh sikit, ia jadi seperti bintang, seperti planet Mars, Mareh. Jauh sikit, dia jadi seperti planet Mareh. Jauh sikit. Siapa letak bumi ngam-ngam untuk yang berfikir? Pasti ada yang mencipta. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebab itu orang yang mengkaji khalaq, mengkaji apa yang Allah cipta, iman dia meningkat. Sebab itu ayat pertama khalaq, dekat dengan khalaq. Baca dengan nama Tuhanmu. Tuhanmu itu dia mencipta, dekat dengan penciptaan terus. Sebab nampak Tuhan tidak sekali, nampak penciptaan Tuhan, ya. Maka kaji penciptaan, you kenal penciptanya. Sebab itu kadang-kadang beruntung pengkaji beruntung, saintis beruntung. Sebab ketika dia mengkaji alam, dia nampak Tuhan. Orang yang mengkaji alam, dia nampak Tuhan. Ada di YouTube, gambar YouTube yang saintis buat, cuma dipercepatkan sahaja tentang proses kejadian bayi. Dari 1 sel, P2, 2, 4, 4, 8, 8, 16, cara dia berubah. Sampai satu ketika kita tak nampak pun rupa wajah bayi, tak nampak. Nampak sel, tiba-tiba keluar bahagian otak, keluar bahagian telinga, nampak tak ada mulut, pecah mulut. Ada leher, ada dada, ada abdomen, ada kaki. Tak ada jari jemari, keluar jari jemari. Akhirnya tak senyum-senyum. Macam ikut acuan saja. Macam ikut acuan saja. Itu baby Zaitun. Baby Salmah macam mana? Sama juga. Acuan siapa? Kalau kita lihat YouTube tu kan, etis pun dia kata, aku percaya ada Tuhan lah, tapi itulah aku masih tak percaya lagi Tuhan ada. Tapi aku rasa ada Tuhan lah. Dia pun dah
dah mula terfikir tentang adanya Tuhan. Dan ramai etis bila dia kaji begitu cara adil, memang langkah pertama ialah kesedaran bahawa there is a God. Masih ingat nama pakar rojok etis di UK yang menjadi pakar rojok 50 tahun, kemudian selepas mengkaji DNA, dia percaya ada Tuhan. Siapa namanya? Dr. Anthony Flew. Jangan lupa nama tu. Jangan lupa nama tu. Ada anak saya bertanya, dia belajar universiti, nak tackle etis macam mana? Saya kata, pergi laman web, type Google Dr. Anthony Flew. Tanya kat kawan universiti tu, you etis ke? Dia dengan bangga menjawab etis. Bagus. You pergi kaji ni pakar rojok etis. Kamu baru etis cabuk. Baru etis cabuk, tak tahu apa lagi. Yang ni telah tulis buku, The Presumption of Atheism. Pernah berdebat tentang atheism di Oxford. 50 tahun pakar rojok etis. Tahun 2004 tulis buku, nak bagi tahu dia telah berubah tajuk bukunya There is a God. Jadi kawan di universiti yang etis tu suruh dia kaji buku There is a God. Mengapa pakar etis percaya Tuhan akhirnya? Dan ramai pula yang seperti itu. Sebab itu saya katakan tadi, kalau kita ni mengkaji, InsyaAllah iman makin meningkat. Sebab itu pengkaji, penghibur dia berbeza. Penghibur bagi dia pejam mata, ya bu. Pengkaji dia buka minda. Dia berbeza. Dia buka minda. Dia suruh kita kagum dengan Tuhan. Dia beza. Umat Islam dahulu pengkaji, umat Islam sekarang penghibur. Dia beza. Kalau orang pergi ke dunia Islam dahulu, you punya warisan apa? Apa you punya warisan? Kami punya warisan di bumi Andalus. Ini dia astrolabe. Ini dia Batul Hikmah di Iraq. Ini dia kitab di Cordova. Ini dia tulisan Ibn Sina. Ini warisan kami. Warisan yang mengubah dunia berdasarkan ilmu. Ini, this is our heritage. Itu heritage Muslim dulu. Muslim lah, ambil lama Muslim sekarang. Datang ke negara orang Islam. You punya warisan apa? Warisan kami. Okey. Penari-penari bersiap sedia. Itu warisan kita. Penari-penari tolong bersiap sedia. Nak tunjuk pada mereka warisan kita. Kata model. Warisanmu. Biasa. Dulu ada tarian kau. Mana ada? Kami teropong langit. Mana sempat nak menari? Tak sempat nak menari you. Teropong langit, tengok bintang. Ibn Sina kaji ni herba-herba nak jadi ubat. Ibn Nafis kaji pulmonary circulation. Macam mana ini? Ada paru-paru, ada jantung. Apa hubung kait paru-paru dan jantung? Ibn Nafis. Ibn Firnas kaji burung. Burung saja kau boleh terbang. Kalau kita nak terbang macam burung, macam mana? Ibn Firnas. Maka dialah orang pertama buat apa? Flying machine. Sebelum Ovid dan Wilbur Wright. Sebelum Ovid dan Wilbur Wright, anak kita kenal Ovid dan Wilbur Wright, the Wright brothers. Mereka mencipta kapal terbang. Anak itu tak tahu Firnas, Ibn Firnas. You tahu tak Ibn Firnas? Ibn Firnas itu siapa dia? Dia bagian beras bernas kah? Tak ada kaitan. Dia orang pertama yang mencipta flying machine. Terjemahan mungkin mesin terbang lah, kalau kurang tepat. Mesin terbang, terjemahan flying machine. Orville Wilbur Wright faham bab itu, kemudian umat Islam berfikir itu warisan kami. Tak ada tari menari, very sorry, tak ada. Di zaman keruntuhan Islam lah, penari-penari makin bercambah. Sebab itulah saya sebutkan tadi, saya ulang-ulangi, diharap tuan-tuan perempuan tak bosan
kita nak melahirkan semula ilmuwan dan pemikir. Bukan membenci hiburan, tak. Hiburan hanya sampingan, bukan keutamaan. Berilah bajet sikit, tapi bajet besar untuk ilmu dan kajian. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan yang mencipta segala. Kita nak kaji penciptaan ilahi. Khalaqal insana min 'alaq. Dia mencipta manusia daripada alaq. Telah kita kaji sesi lepas. Bahasa Arab alaq ataupun alaqah. Alaq ataupun alaqah. Alaqah. Dia dari sumber yang sama. Alaqah. Ain lam qaf. Alaqah. Alaqah artinya tergantung. Sebab itu kajian pernah dibuat di satu simposium Islam dan Sains. Salah satu yang agak terkenal, simposium yang diadakan di Riyadh, Saudi Arabia tahun 1983. Dia pertemuan siri ke-8. Ketika itu ramai pakar barat datang yang non-Muslim. Antara yang terkenal Profesor Dr. Kismo. Profesor Dr. Kismo dari Toronto, Kanada. Dia pakar embriologi. Syekh Zindani dan pasukannya telah melakukan satu kerja yang besar maknanya bagi Islam dan umat Islam. Allah berkati beliau dan pasukan beliau. Syekh Zindani dari Yaman. Yaman di bawah beliau, di sudut ilmunya, melahirkan sebuah universiti bernama Al-Iman University ataupun Universiti Al-Iman. Universiti itu kurikulumnya luar biasa. Dia melahirkan ustaz dan ustazah yang tinggi ilmu syariahnya, dan mereka fasih berbicara tentang sains dan Quran. Sebab itu subjek wajib dilulus. Ustaz mereka kena lulus aspek sains dan Quran. Syekh Zindani ini dia faqih bahagian Quran. Pada ketika yang sama, dia juga seorang yang cemerlang di bidang ilmu farmasi. Dia juga pakar farmaseutika. Banyak dia buat kajian bab ubat-ubatan dibentang di Eropah. Antara kajian beliau ialah ubat untuk penyakit HIV yang dia amalkan di Yaman dahulu. Kemudian saya difahamkan telah disuruh WHO buat kajian. Saya masih menantinya, cuma saya mendapat tahu dari kawan saya di Yaman bahawa WHO kagum dengan penemuan beliau. Saya masih mencari perincian tentangnya. Tapi itulah Syekh Zindani. Dia ambil formula Quran, dia buat ubat. Syekh Zindani. Maka dia buat program yang banyak dengan non-Muslim. Allah berkati beliau. Dia nak mendekatkan non-Muslim yang saintis kepada Quran melalui kajian mereka. Kajian mereka luar biasa. Rugi jika kajian itu tak mengagumkan mereka pada Quran. Penemuan dah ada, tapi penemuan tak dikait dengan Quran. Syekh Zindani, Allah berkati beliau, pergi bertemu dengan saintis-saintis ini, dihimpunkan. Salah satunya yang saya sebutkan tadi 1983 dihimpunkan di Riyadh, Saudi Arabia. Masa itulah Profesor Kismo disuruh buat kajian tentang ilmu embriologi. Sebelum dia datang, dia kaji bahasa Arab untuk memahami ayat Quran tentang embriologi. Dia bentangkan. Pembentangannya diterima oleh ulama Islam sebagai pembentangan yang tinggi ilmiahnya. Maka antara isinya dia membahas tentang alaqah dan alaqah yang sedang kita bicarakan sekarang. Maka dia mengatakan, mengapa orang Islam boleh sebut alaqah dan alaq? Mereka mengatakan darah beku. Mengapa itu sahaja yang mereka faham? Sebab bila saya buka kamus Arab, kamus-kamus yang tebal, contoh Lisanul Arab. Bila orang belajar Arab, dia kata, kamu pakai kamus apa? Kamus Marbawi. Okey. Lisanul Arab. Lisanul Arab, kamus besar lah.
Maka berdasarkan kamus-kamus agung ini, alaq ataupun alaqah ada 3 maksud yang tergantung dalam buku dan lintah. Semuanya relevan untuk menceritakan bayi yang berumur 6 minggu di rahim ibu. Dia tergantung. Masa itu sel darah dah ada tapi belum mengalir. Sel darah ada dulu, mengalir belum, macam darah beku lah. Sel darah tak mengalir, macam darah beku, just like a blood clot. Dan yang ketiganya, sebiji rupanya melengkung macam rupa lintah. Dan kedudukannya pun macam lintah. Lintah dia melekat di kulit kita, dia hidup dengan mengambil darah kita. Maka bayi pun seperti lintah melekat di rahim ibu, ambil darah ibu, dapat makanan dari darah ibu, macam lintah. Sumber darahnya daripada orang lain, macam lintah. Ketika kita berumur 6 minggu, tak ada lagi rupa insan. Rupa lintah dah ada. Rupa lintah dah ada. Agaknya tak terkejutlah jika setengah terus menerus jadi lintah darah. Tak mengejutkan sebab rupa lintah tu dah ada masa bayi berumur 6 minggu. Alaqah, subhanallah. Profesor semua pun kagum. Jadi kita berasal dari situ, daripada nutfah. Nutfah artinya sesuatu yang sedikit. Allah tak kata air mani, Allah kata nutfah. Kita kata kita berasal daripada air mani, silap sikit. Allah tak kata air mani, Allah kata nutfah. Maksud nutfah, sesuatu yang sedikit. Kalau kita bicara tentang air mani, bukan air mani itu, yang nutfah sedikit daripadanya. Dan saintis mengatakan betul, air mani itu banyak cecair, tapi yang sedikit yang kita perlukan, yang sedikit itu namanya sperma, bukan keseluruhannya. Jadi benar, kalimat nutfah itu saintifik. Nutfah bertukar pada alaqah, alaqah bertukar pada mudghah, kemudian berfasa-fasa, jadilah bayi yang sempurna seperti yang kita sama-sama maklum. Maka Allah mengatakan khalaqal insana min 'alaq. Kamu dijadikan dari alaq. Dari alaq. Allah tak sebut nutfah, tak sebut mudghah. Allah sebut satu saja sebagai wakil. Kamu dari alaq, dari satu fasa yang ketika itu kamu seperti lintah sebelum berubah jadi sempurna. Itu isyarat. Kamu dari satu keadaan seperti lintah sebelum kamu mempunyai sifat-sifat yang sempurna sebagai insan. Mengetuk minda kita untuk mengkaji apa dia alaq, betulkah rupa seperti lintah, betulkah tergantung, betulkah dalam proses menjadi insan kita jadi alaq dalam bentuk yang kita sebutkan tadi terlebih dahulu, merangsang kajian. Dari situ kita tahu fasa sebelumnya dan fasa selepasnya, tapi alaq mesti ada. Tapi alaq mesti berlaku. InsyaAllah. Iqra, ayat yang ketiga. Iqra wa rabbukal akram. Lagi sekali Allah mengarahkan kita supaya iqra, baca. Baca. Jadi kita kena banyak membaca. Di akhir zaman kita sedang membaca ini terlampau penting. Iqra itu jadi fenomena paling penting sekarang. Pergi internet pun baca juga, ambil buku pun baca juga. Ada orang mengatakan kita sekarang tak berapa baca buku lah, kita pergi internet, tapi baca juga kan? Baca juga Iqra. Di Iqra di zaman mana pun tetap Iqra, baca juga. You pergi Facebook, you buat apa? Baca juga. Tapi tujuan membaca kata Allah lagi betul, kerana Dia yang mencipta. Ramai orang baca tak kenal Tuhan, baca dulu. Makin baca makin jauh pula, makin sesat. Silap pula. Baca kerana Dia. Itu penting. Sebab itu kita kena galakkan diri kita untuk membaca. Hari ini yang rajin membaca saya lihat orang barat. Ada kajian dibuat di Malaysia. Macam mana pun orang tak setuju, ada kajian dibuat. Rakyat Malaysia ni antara golongan yang paling malas baca buku.
Jika ada yang baca buku sebab nak ambil peperiksaan, jika tak ambil, pakai tak baca. Budak sekolah baca buku, kalau ikut hati tak mau baca buku, tapi sebab nak periksa ulang tahun, kena baca juga. Nanti abah balun nanya, baca juga, tapi hati duduk nama itu benda lain. Mak bapak mereka tak baca, sebab nak buat kuih, nak buat kastad, sampring. Abah sibuk benda lain, hantam orang, dedahan orang, cerita abang lain. Masuk politik dah katakan. Siapa nak baca? Anak-anak kita lah baca sebab nak ambil SPM. Jadi Malaysia antara golongan yang paling malas baca buku. Yang paling mereka suka hiburan. Beberapa hari yang lepas, ribut serang Pulau Pinang. Ramai yang merana sebab tak boleh buka Astro. Ramai yang merana nak pitang. Allah Malakasum tu, apa berlaku pada aku? Tak boleh buka Astro. For quite some time, you know. For quite some time. Kerana mati pun tak apa. Taufan bertiup. Jadi kita Allah suruh membaca. Iqra wa rabbukal akram, Tuhanmu pemurah. Pemurah dia bagi oksigen, bagi nitrogen, campur jadi udara, air. Hujan turun, Masya Allah. Sayur penuh khasiat. Madu lebah kaya dengan antioksidan. Allah bagi pula watini wa zaitun, jadikan buah tin. Buah tin kaya dengan bahan-bahan mineral yang hebat. Dan buah zaitun melahirkan olive oil. Olive oil yang terbaik daripada extra virgin olive oil. Daripada buah yang hijau diproses jadi olive oil. Olive oil, minyak zaitun berasal daripada extra virgin olive oil, extra virgin olive seed. Semua itu melahirkan apa yang Allah sumpahkan sebagai wal zaitun, demi buah zaitun, demi minyak zaitun. Masya Allah, Masya Allah. Dia kaya dengan oleokan. Buah fig, buah tin kaya dengan tryptophan, melahirkan serotonin, bagus untuk otak. Orang yang suka makan buah tin, buah zaitun, otak dia cemerlang, seimbang. Satu bagus untuk memori, satu bagus untuk memori, untuk emosi. Satu untuk memori, satu untuk emosi. Masya Allah. Nabi suka makan buah tamar. Buah tamar kaya dengan zat besi, bagus untuk otak. Sebab zat besi menjadikan akhirnya hemoglobin. Hemoglobin bawa oksigen, bagus untuk otak. Allah bersumpah dengan madu lebah, dengan madu lebah yang kaya dengan antioksidan. Kajian pernah dibuat di Universiti Waikato di New Zealand tentang kehebatan madu lebah. Allah bersumpah dan Allah sebut tentang dia sebagai syifa. Banyak lagi seumpamanya. Maryam ketika sakit nak melahirkan anak, aduhai, alangkah baiknya jika aku tak wujud sama sekali. Begitu sakitlah masa itu kan. Maka Allah ilhamkan. Allah ilhamkan, ya Maryam, tengoklah pohon tamar di sebelahmu, goncanglah dia. Tengah mengandung, Allah suruh goncang buah tamar, no? Tengah mengandung. Allah kata, ya Maryam, goncang buah pokok tamar. Subhanallah. Kalau ikut kita kata, ya Allah, tak bolehkah hang goncang untuk aku? Hang tak tahu kah aku sakit? Hang dengan kum payakun tercabut pohon tamar pun boleh hang tak angin. 21 pokok tumbang di Pulau Pinang. Tak boleh ke hantar angin kata cabut pokok tamar. Allah kata goncang. Buah tamar akan turun makan. Dia akan mendamaikan kamu. Dan tengok di bawah sana ada sebatang sungai. Airnya sedang mengalir jernih. Minum airnya. Oh, Allah berikan. Tapi kena usaha sikit. Maryam tengah sakit pun Allah suruh usaha. Itulah bahasa Allah. You nak berjaya dengan wirid saja,
Tak jadi. You nak berjaya dengan baca Yasin malam Jumaat saja, wahai makcik pakcik, tak jadi. You nak berjaya dengan buat solat hajat perdana, tak jadi. You nak berjaya dengan buat baca Yasin perdana. Semua perdana. Tak pergi ke mana? Kalau tak goncang pokok tamar, walaupun ketika sakit. Jadi usaha. Kena ikhra, baca buku. Ibu nak faham apa caranya baca? Bolehkah saya faham tanpa membaca? Tak jadi. Maryam gonceng, tengah sakit, Allah kata bangun pergi goncang pokok taman. Syekh tak mau goncang, mana dapat? Ini cerita Quran yang menarik. Saya boleh baca ayat tu, saya berhenti. Pasal apa? Pasal apa? Dia tanya pasal apa? Akhirnya saya bertanya, mengapa ya Allah letakkan Maryam dekat pokok tamar ya? Pasal apa ya? Pasal apa? Bukan pokok kau, pokok durian kau lagi senang. Kan kita pesta durian kat balik pulau, jangan tak pergi. Tapi Allah tak letakkan pokok durian di situ. Pokok tamar, yang buah tamar, akhirnya Nabi suka makan. Apa rahsianya? Cari tak jumpa. Tapi baru ini, ketika PTS, penerbit buku saya kata, penerbit Indonesia berminat buku Quran saintifik. Dia nak bedah buku doktor, nak buh gambar semua. Dan Harun Yahya telah bagi kat dia semua gambar tu. Harun Yahya Turki bagi kat dia copyright gambar itu. Doktor boleh manfaatkan gambar cantik Harun Yahya punya dari Turki. Tapi dia bagi kat Indonesia. Indonesia nak ambil buku doktor, nak buh gambar DNA semua, muka-muka saintis semua, buh gambar sampel-sampel yang punya. Buku doktor akan terbaik, jadi masterpiece. Saya kata pemain balik buku saya. Saya nak update. Maka saya ubah 50%. Quran saintifik hujung tahun ni beza. Saya update. Saya nak jawab pengkritik yang kritik buku saya, seorang-seorang saya nak jawab. Dan saya nak update. Dia punya research. Temulah rahsia buah tamar untuk ibu mengandung. InsyaAllah. Apa rahsianya? Minggu depan insyaAllah. Minggu depan. Sebab tak habis lagi ni. Minggu depan. Jangan ke mana-mana. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dihormati lagi dimuliakan. Baca. Tuhanmu, Tuhan yang pemurah. Kita sebut tadi bagi buat tamar semua dah. Nak cerita yang tu dulu. Pemurah bagi macam-macam kat kita. Allazi 'allama bil qalam. Antara ciri pemurahnya Allah apa dia? Dia ajar kita ilmu. Dia ajar ilmu. Kalau tidak, kita tak tahu apa. Tuan-tuan dan puan-puan, tak tahu apa. Dia bagi otak. Ada 100 bilion sel. 100 bilion sel. Setiap sel berhubungan dengan 25,000 sel yang lain. Wujud hubungan, bahasa sains dipanggil synapse. Di celah hubungan ada kimia. Masya Allah. Dan otak melahirkan akal serta minda. Otak itu organ. Organ tak ada apa, tapi organ boleh berfikir, boleh menilai. Itu akal dan minda. Makin banyak pengalaman, makin mampu menilai. Maka itu akal dan minda. La'allahum ya'qilun. Semoga mereka menggunakan akal. Allah sebut menggunakan akal. Asalnya otak, tapi jadi berkualiti menjadi akal. Guna akal. Akal yang berfikir, menilai. Akal yang kritikal. Akal yang merasai kesilapan suatu hujah. Akal. Allah kata guna akal. Dan akal ini dia menghasilkan ilmu. Dalam kitab tafsir Ibn Kathir, beliau mengatakan ilmu tak hasil dengan baca, ilmu tak hasil dengan menggunakan panca indera, dan ilmu tak hasil dengan menulis. Maka ayat 4 Allah mengatakan dia mengajar ilmu bil qalam, dengan penulisan.
Sebab itu dengan terkejut ulama Islam dahulu faham ini sebagai suatu isyarat bahawa ilmu akan berkembang antaranya dengan cara penulisan. Sebab itu ulama Islam tak berhenti-henti guna kalam untuk menulis, dirangsang oleh ayat ini. Sebab Allah sebut allama bil qalam, ini kehendak Allah. Allah menjadikan kamu berilmu, diberikan otak. Allah memberikan kamu tangan untuk boleh menulis menggunakan kalam. Cukup, lengkap untuk mengambil kalam dan menulis. Guna otak, akal untuk menulis. Sebab ilmu. Maka ilmu dan penulisan dalam ayat ini tak boleh dipisah. Cari ilmu dengan baca, sebab ilmu dengan kalam. Itu mesej. Ulama Islam menghayati ayat ini betul-betul. Imam Syafi'i berguru dengan Imam Malik. Imam Syafi'i pada asalnya di kota Mekah, bermusafir pergi ke Madinah nak talaah kitab Muwatta Imam Malik. Masa itu kitab yang amat agung. Mentalaah, kemudian tulis. Dia baca kitab Muwatta, dia berguru, dia sebarkan ilmu. Lahirlah kitab Al-Um dan sebagainya. Masya Allah. Imam Nawawi tulis puluhan buku. Tak ada laptop, tak ada komputer, typewriter pun tak ada. Tulis tangan, bil qalam. Tulis. Alhamdulillah sekarang kita baca buku Imam Nawawi Al-Azkar. Oh, rasa macam Allah, aku dapat ilmu dengan baca buku dia saja. Tafsiran Abdullah bin Abbas ada, tafsiran ulama pelbagai ada, dan inilah pendirian ulama salaf. Dia dah kaji untuk kita, tulis cantik kitab Al-Azkar. Baca pula tafsir syarah, tafsir Muslim, syarah Asy-Syarah lil An-Nawawi. Sahih Muslim disyarah oleh Imam Nawawi, tulis. Asal Imam Muslim tulis hadis, tak ada syarah, hadis saja. Qala Rasulullah an Abu Hurairah qala Rasulullah, itu saja. Datang Imam Nawawi, oh bahaya orang kemudian baca, takut dia tafsir salah. Dia syarah. Bila saya beli kitab syarah Muslim itu, saya baca, aduh, mudahnya sekarang. Dia kena berguru, pergi sana, pergi sini cari ilmu. Dia tulis dan hidang kat kita baca. Hadis ini berdasarkan pandangan ulama salaf. Oh, cantik susunannya. Cantik susunannya. Saya banyak manfaatkan syarah Muslim oleh Imam Nawawi dalam bab memahami politik Islam. Dia syarah cantik. Saya manfaatkan kitab itu, InsyaAllah ya. Jadi alladzi 'allama bil qalam, dia mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Sebab itu jika anak-anak kita jangan lupa suruh dia orang Iqra, belajar dengan rajin, belajar pandai satu hari, jangan sombong, jangan mengada. Sebab kata pada mereka ilmu ini, jangan lupa Allah kata dia yang bagi ilmu. Kamu mencari, nampak macam kamu punya, tapi jangan lupa dia bagi izin kamu ingat. Dia bagi izin kamu dapat. Dia bagi izin kamu berminat. Dia bagi izin kamu cenderung mencari ilmu. Dia punya sebenarnya. Dia hanya berikan sedikit pada kamu, jangan sombong. Dan bila ada kekuatan, ilmu itu sebarkan. Tulis. Tulis kat Facebook, dah tulis dah. Kat blog tulis dah. Tulis ilmu. Tulis ilmu. Boleh tulis macam-macam. Tulis apa yang kita belajar pada hari ini. Tulis macam-macam. Hari ini aku naik kereta, nampak seekor ayam dilanggar. Boleh tulis. Boleh tulis. Kalau saya tulis, lalu ke Kedah, gelap gulita jalan di Kedah, maka dia pun melanggar seekor lembu. Ambil gambar lembu yang kena langgar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Boleh tulis, tapi janganlah cerita bab lembu ayam saja. Ceritalah tentang agama Islam berdasarkan Quran dan Sunnah. Dalam kalam tulis yang tersirat, tulis. Allamal insana ma lam ya'lam, dia ajar manusia apa yang manusia tak pernah tahu.
Banyak yang kita tak tahu, sekarang tahu. Dia lorongkan untuk Allah mengajar. Banyak yang kita tahu, kita tak mungkin tahu tanpa Rasul. Maka dia mengajar pada Rasul buat iman. Rasul pun tak pernah tahu, tapi dengan wahyu Rasul tahu. Kita lagi tak tahu, tapi dengan wahyu yang Rasul sampaikan, kita pun tahu. Kita tak tahu tentang hari kiamat, hari akhirat, azab kubur, pahala, dosa, qada dan qadar, apa yang berlaku di alam gaib. Ada malaikat, ini namanya. Ada makhluk gaib nama jin. Jin pula ada kelompok-kelompoknya. Ada iblis, ini sejarah iblis. Ini Adam, ini sejarah Adam berlaku dahulu, kamu tak pernah tahu, aku ceritakan semula. Cerita Nabi Nuh dengan bahteranya, kamu sekarang tak mungkin tahu, aku ceritakan cerita yang benar tentangnya supaya kamu tahu. Allamal insana ma lam ya'lam, dia ajar. Sebab itulah penting kita faham Quran, sebab dia ajar dengan perantaraannya, perantaraan melalui Rasul. Ada ilmu yang boleh diajarnya secara gaib, tapi itu metodologi luar biasa. Ada orang dapat ilmu terus, ilmu dari alam gaib, itu boleh berlaku. Orang sufi suka sangat ilmu itu, tapi itu berlaku bukan secara biasa. Secara biasa dia seperti yang berlaku pada Nabi. Nabi pun berguru pada Jibril, baca Quran di musim Ramadan depan Jibril, berguru. Sahabat berguru dengan Nabi, pun susah payah. Bukan duduk di rumah, ilalah ilham nak sampai, bukan begitu. Cari Nabi nak belajar. Bertanya, ya Rasulullah, apa pendapatmu? Tanya. Itu cara yang Allah mau. Kalau kita bersungguh-sungguh, tak mustahil Allah berikan ilham. Datang dalam bentuk ilham yang baik, kita lebih faham. Benda itu kita amal. Lepas kita beramal, oh sekarang baru aku nampak, yang dulu aku tak nampak. Itu dia beri dalam bentuk ilham, InsyaAllah. Jadi kita kena belajar supaya kita faham apa yang selama ini kita tidak faham, InsyaAllah. Saya sebenarnya apa yang saya sebutkan tadi mengulangi dan mengukuhkan apa yang kita bicarakan sebelum ini. Sebab ayat 1 hingga 5, ayat awal yang Allah letakkan di alam ini, penting sangat kita cuba cari rahsianya. Mengapa yang 5 ini diletakkan dahulu, tidak yang lain-lainnya? Antara rahsia yang besar ialah kita kena mantapkan ilmu untuk kenal Allah. Salah satu caranya kita kenal Allah dengan mengkaji, membaca, meningkatkan kefahaman berkaitan penciptaannya. Selepas kita faham, kita berilmu, sebarkan ilmu. Itu konsep asas. Bina kekuatan ilmu di penjuru sendiri, sebarkan. Dan ilmu yang paling penting, ilmu tentang Rabb. Allah tekankan dia sebagai Rabb. Bismillah, Iqra wa Rabb, bukan Akram, Rabb. Ditekankan dia sebagai Rabb. Dia boleh sebagai ilah, la ilaha illallah, tak ada Tuhan, tapi dia perkenalkan dirinya sebagai Rabb. Rabb bermaksud yang mencipta, yang memerintah segala. Allah mahu dia dikenali sebagai dia yang mencipta segala, dia yang memerintah segala. Itulah Tuhan. Dia mahu dia dikenali seperti itu di peringkat awal. Dari situ baru lahir penyembahan, baru lahir kalimat la ilaha illallah. Selepas mengkaji penciptaannya, menyedari dia mencipta segala, dia tu siapa? Rabbmu Allah. Baru lahir la ilaha illallah. Tak ada ilah yang disembah melainkan dia sahaja, Allah Subhanahu wa taala. Itulah kepentingan ayat-ayat yang pertama. Dan seterusnya kita ambil satu lagi ataupun dua lagi, iaitu kalla innal insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya manusia melampaui batas
bila dia merasai dirinya cukup. Kita nak berhenti di situ. Kita sambung minggu hadapan bahawa Allah yang berkuasa ini, sebahagian manusia terbabas mengenalinya. Sebab apa? Sebab mereka itu la yadha dari kalimat tagha melahirkan taghut. Tagha yang terbabas, taghut dia yang terbabas. Maka sesungguhnya insan ataupun sebahagian insan la yadha, mereka melampau, mereka terbabas. Sebab apa mereka terbabas? Sebab mereka terbabas mengenali Tuhan Rabb, Tuhan yang khalaq, mencipta segala. Mereka terbabas. Akhirnya mereka memuja patung berhala, mereka memuja manusia, memuja matahari, the sun god Ra. Sekarang memuja alien from outer space. Sekarang ada sedang menanti alien sampai untuk menguasai bumi. This is their era. Apa yang menyembah? Maka Allah berkata, manusia terbabas. Sebab apa? Ar-ra'ahu staghna, sebab dia rasa dia hebat dah. Di punca kita terbabas, rasa kita hebat dah. Itu bahaya kesombongan. Itu bahaya kesombongan, rasa hebat dah. Aku tak perlu kamu, aku bagus dah. Tengok wangku, tengok keretaku, tengok pangkatku. Kena ribut 2 jam, ya Allah, ya Tuhanku. Allah hantar tenteranya ribut taufan dia. Beberapa hari yang lepas, ramai yang komen kata apa? Takut. Baru dia tahu takut. Masa itu dia cari siapa? Dia tak cari Lee Chong Wei, dia tak cari PM, dia tak cari YB, dia tak cari Astro. Dia cari siapa? Allah. Ada sebahagian kata kat saya, malam tu doktor, saya ketakutan. Jadi you buat apa? Cari Yasin, cari surah Yasin. Weh, malam tu bukan malam Jumaat. Tak apalah, kita Melayu kan malam Jumaat saja baca Yasin. Malam ribut tu bukan malam Jumaat, malam lain. Tapi dah takut cari Yasin, tak cari lain. Sebab apa? Sebab masa itu kita sedar yang boleh bantu aku sekarang dia saja. Masa itu dia hancurkan kesombongan insan. Taufan bertiup, dia hancurkan kesombongan kita dan kita disedarkan. Tengok, angin bertiup sekejap saja dah takut. Tengok, bangunan yang kukuh pun hancur. Tengok, pokok yang nampak mantap pun tumbang. Tengok, ada orang exercise, tak sangka-sangka kena 4 pokok mati. Innalillah. Tengok duduk dalam kereta tu rehat, tapi mana pula sedar-sedar, boom, ada runtuhan. Kelip mata. Tak berlaku pada kita, alhamdulillah. Tapi sepatutnya melahirkan keinsafan kepada kita. Dan itulah dia kuasa Allah. Allah nak sedarkan kita dengan berbagai cara. Salah satunya telah kita sebutkan tadi. Jadi pokoknya jangan sombong. Orang yang terbabas sebab apa? Dia rasa dia lebih. Jangan rasa lebih. Cari lebih tak apa, tapi jangan rasa lebih. Cari lebih cara halal, bagus. Apatah lagi yang lebih itu ilmu, lagi bagus. Tapi jangan rasa lebih. Nak kaya tak apa, jangan rasa kaya. Itu bahaya. Kalau rasa kaya, rasa lebih, itu bahaya. Tak semayang pun okey lah, itu dia bahaya dia. Kita berhenti di situ. Yang ayat yang ke-6-7 kita akan ambil semula untuk kita bincangkan bersama-sama dengan ayat selepasnya pada minggu hadapan, insya-Allah. Allahu a'lam bissawab. Jadi seperti mana biasa, kita ada masa untuk soal jawab. Saya buka pada soalan, insya-Allah. Ada lisan? Ada lisan ni, soalan lisan tak ada? Nah, lisan tak ada.
Sila tak ada lisan. Macam sekarang ni dah banyak pakaian fashion pada orang timur. Macam mana kita nak kontrol supaya jangan sampai ke tambah pakaian ini pun dah ada di seluruh macam fashion. Dalam Al-Quran, yang Saudara Riza berkaitan pemakaian, kita berpakaian Alhamdulillah, tapi jangan sampai bertabarruj. Dalam Al-Quran ada 4 bentuk jahiliah yang Quran sebutkan. Salah satu jahiliah yang Quran sebutkan ialah tabarruj jahiliyah. Jahiliyah berbentuk tabarruj. Tabarruj artinya mendedahkan berpakaian tapi masih mendedahkan. Itu tabarruj, seperti orang jahiliyah dahulu. Maka tabarruj jahiliyah. Ada 4 jahiliyah yang Quran fokuskan. Hukmul jahiliyah, zannal jahiliyah, hamiyatal jahiliyah, tabarruj jahiliyah. 4 jahiliyah. Hukum jahiliyah nombor 1. Bila kita lupa undang-undang Quran, undang-undang Islam, kita sedang mengambil hukum dan undang-undang jahiliyah. Itu Allah tekan. Undang-undang manusia dengan undang-undang Allah, mana lebih baik? Undang-undang Allah adil. Undang-undang manusia rata-ratanya hukmul jahiliyah, hukum hakam jahiliyah. Yang keduanya zannal jahiliyah, sangkaan buruk terhadap Allah. Itu sangkaan jahiliyah. Kalau kita ni ikut agama ni boleh maju ke? Sangka buruk terhadap Allah dan agamanya. Kalau kita ikut syariat betul-betul, ekonomi kukuh ke ni? Itu zonnal jahiliyah. Dia sangka, dia zon yang zon yang buruk terhadap Allah dan agama Allah. Tak yakin dengan Allah. Kalau kita ikut yang halal ni, okey ke? Itu Allah kata jaga zonnal jahiliyah. Yang ketiga, hamiyatal jahiliyah, fanatik jahiliyah. Hamiyah ni fanatik. Fanatik jahiliyah, itu yang sedang melanda juga bangsa Melayu. Fanatik bangsa orang dahulu, fanatik kabilah. Kabilah dengan kabilah Arab, hatta Quraisy sekalipun berperang. Demi kabilahku, demi kelompokku. Jadi itu hamiyatul jahiliyah, benda besar. Sebab manusia ini dia nak fanatik dengan sesuatu, dan seringkalinya dia fanatikkan itu bangsanya yang rapat dengannya. Maka Allah kata jaga itu hamiyatul jahiliyah, fanatik jahiliyah. Seperti Islam datang dengan perkataan inna akramakum indallahi atqakum. Orang paling mulia bukan Arab, bukan Melayu, tetapi orang yang bertakwa. Membuang jauh-jauh hamiyatul jahiliyah. Dan yang keempat yang Riza tanya tadi, tabarruj jahiliyah. Sebab itu Quran mengajar kita supaya kita tak bertabarruj. Contoh dalam surah An-Nur, Allah menyebutkan tentang laki-laki jaga pandangannya, wanita jaga pandangannya, jangan melihat tubuh jasad orang lain, apatah lagi melihat dengan syahwat, itu haram, itu dilarang agama. Itu satu. Di samping disuruh kita menjaga pandangan, disuruh kita menjaga pakaian. Dua penjuru. Pakai elok-elok, pandangan pun jaga, selamat. Pandangan dijaga, beres. Pakaian dijaga. Maka Allah cerita tentang tabarruj jahiliyah, pakaian orang jahiliyah. Ulama memperincikan tentangnya dalam kitab-kitab tafsir. Disebutkan wanita jahiliyah dahulu, dia punya cara jalan, maaf cakap, mengiurkan. Maka Allah berkata, wahai kaum lelaki, rendahkan pandanganmu, rendahkan pandanganmu. Masa itu baru nak keluar dari era jahiliyah. Amalan masih ada, umat sedang cuba dakwah, Islam sedang berkembang, tapi belum sempurna. Jaga pandanganmu. Wanita jahiliyah masih ada dengan cara jalan seperti itu. Yang dah masuk Islam, ada tambahan. Jaga, jangan mengiurkan, dan berpakaianlah seperti ini. Turun ayat, wal yadribna biqumurihinna ala juyubihin. Berbezalah kamu dengan wanita jahiliyah dahulu. Mereka jalan mengiurkan, dan mereka itu mendedahkan leher dan dada. Leher dan dada didedahkan. Itu tafsiran.
Maka kamu sekarang aku perintahkan jangan ikut mereka. Itu jahiliah. Sekarang apa dia? Wal yadribna bi khumurihin. Hendaklah kamu labuhkan khumurmu. Khumur, kha mim ra. Khumur. Khumur apa dia? Tudung kepala. Tudung kepala. Jangan sekadar tutup kepala. Yadribna, labuhkan. Labuhkan ala juyubihin, sampai tutup leher dan bagian atas dadamu. Itu pakaian muslimah. Lelaki Nabi perincikan. Muslimah Allah sebut sebab penting. Memang di penjuru psikologi pun orang Barat tulis cara ni psikologi, cara lelaki melihat wanita dengan cara wanita melihat lelaki tak sama. Tak sama. Di penjuru psikologi. Sebab itu di penjuru psikologi, wanita jika kagum dengan seseorang lelaki, dia bukan sekadar luaran, tapi kekagumannya lebih kepada pertanggungjawaban. Ada beza. Wanita cara dia menilai itu beza. Laki-laki minta maaf tengok wanita cantik comel, otak kosong pun okey, tak tahu apa pun okey, yang penting tega. Laki-laki dia lain, dia cara lihat lain. Sebab itu tak mengejutkan. Formula Allah macam tu. Formula Allah macam tu. Wanita lakukan seperti kita sebutkan tadi, jelas. Sebab itu bila sisters Islam dan kuncu-kuncu mereka di Malaysia yang mengatakan, oh Allah tak tetapkan pakaian bagi wanita, aurat ni semua ulama yang kata, mereka tersilap besar. Dulu ada seorang manusia yang utusan Malaysia bagi ruang. Utusan Malaysia bagi ruang kepada manusia sesat ini. Tahu nama dia apa? Encik Astara Jebal. Ini Islam liberal punya geng. Utusan Malaysia bagi ruang ke dia bertahun-tahun, mempromosikan kesesatannya. Padahal tulisannya jelas sesat. Sampai fatwa kebangsaan di Malaysia mungkin atas sebab-sebab tertentu tak berani bersuara pelik. Tapi Mufti Perak bersuara. Masa itu Mufti Perak Harimau Muda, dia bersuara. Dia kata apa? Kita gazetkan fatwa Perak. Boleh baca di fatwa kebangsaan. Fatwa negeri dinaikkan juga oleh lama buat fatwa kebangsaan. Dia fatwa yang relevan. Maka fatwa Perak mengatakan manusia bernama Astara Jebal ini yang menulis di utusan Malaysia ini, tulisannya bercanggah dengan akidah Islam. Digazetkan dalam fatwa negeri Perak. Kerajaan negeri Perak secara rasmi ada gazet. Memang mendesak. Tapi utusan Malaysia masih mengizinkan dia menulis. Sampai akhirnya dia berhenti dan majalah Al-Islam pula ambil dia untuk mempromosi kesesatannya. Encik Astara Jebal. Dia bawa idea apa? Idea Islam liberal, Islam bebas, tafsir guna otak masing-masing. Dan salah satu tulisannya menghentam ulama tentang aurat wanita. Dia kata ulama yang mereka wanita tutup aurat macam ni, ulama punya kerja. Ulama punya kerja? Ulama tak ada kerja ke? Nak cipta undang-undang atas nama Allah, atas nama Islam. Tulisannya mempengaruhi sebahagian. Saya sedar, saya tak baca tulisan dia sangat. Cuma bila saya baca ada isu, timbul isu, saya kena baca. Saya kena baca sebab tu, sebab ada daripada Mahkamah Pulau Pinang telefon saya. Dia telefon, dia kata, macam mana doktor ni, kami dok tutup aurat dia. Astara kata, buka. Astara kata ni semua tak wajib, ni semua rekaan ulama. Yang pakai tudung ni semua rekaan ulama. Yang adilnya macam ni, kata Astara. Laki-laki pakai tudung, perempuan pun pakai tudung. Baru adil. Baru comel. Sama-sama. Sama rata, sama rasa. You tudung kepala, kami pun tudung kepala. Well, that is good. Ini wanita ya. Sebab itu dalam Islam, ulama hina wanita, susahkan wanita. Dia ulama tengok, tak tutup kepala. Tengok tutup Arab.
Suami datang cik, pakai seluar pendek bawah pada paras lutut sikit je. Wanita tengok daripada Arab, hitam berlubung. Nampak mata kelipuk-kelipuk. Sengah mata pun tak nampak. Tengok hitam berjalan. Bukan menghina. Tengok suami cik pakai t-shirt pendek je. Pang is not dead tu di belakang. Pang tak mati lagi woi. Pang is not dead. Pakai seluar pendek je, tapi tutup aurat bawah pada paras lutut. Yang isteri tu dia kesian kata depa. Tutup lutut warna hitam pula tu. Apa kesian. Husband tak ada apa. Ulama lah yang mencipta cara macam ni. Oh, ulama kena. Duduk tanya dia macam mana kami nak buka balik boleh? Nampak kesannya. Utusan promosi kesesatan dengan perantaraan manusia sesat ini yang mempromosi Islam liberal. Itu dia. Jadi saya menjawab, saya kata sebenarnya bab tutup aurat ini bukan kerja ulama. Dia dalil. Puan kajilah surah An-Nur, curah cahaya. Semoga puan dapat cahaya selepas itu. Saya kata, puan kaji surah nama cahaya, surah An-Nur. Detail Allah sebut. Buka kitab tafsir. Ulama bagi pandangan berdasarkan ayat. Bukan ulama bagi pandangan begitu-begitu berdasarkan ayat. Nak hayati macam mana? Allah suruh labuh tudung. Tudung itu maksudnya apa? Hukum ni apa dia? Itu dia yang ulama bincang. Maka itulah yang kita tanya tadi. Tak harus. Cuma kita kena hati-hati bila kita tutup aurat sekalipun. Jangan sampai artinya masih lagi tak betul. Sebab tu macam di TV kadang-kadang saya bimbang juga kan, mempromosikan tutup aurat tapi masih bergaya. Saya bimbang juga bab tu. Dia nak bergaya juga. Tutup aurat tapi masih seksi tu. Itu bahaya tu. Tutup aurat tapi masih seksi. Nak juga ke arah tu. Dia tak faham pasal aurat. Tutup aurat tapi still stylish. Still stylish. Ada batas dia. Ada batas dia. Jadi insyaAllah ya, tutup aurat, jangan melampau. Dan jika semua keluar dari hati, dia akan cantik elok. Kita nak menghalusi. InsyaAllah. Jika tutup aurat dari hati, dia nak menghalusi. Bukan sekadar cukuplah, susah sangat. Itu bukan dari hati. Dari hati nak menghalusi. Macam orang solat dari hati. Allahu Akbar. Aku selama ni baca tak faham. Aku nak faham. Nak menghalusi. Aku selama ini sekejap saja aku khusyuk. Aku nak khusyuk lebih. Nak menghalusi. Dahulu aku nak cepat habis. Sekarang aku tak mau cepat habis. Aku nak damaikan hatiku dengan solat macam Nabi. Rehatkan kami ya bila dengan solat. Nak damai dengan solat. Nak menghalusi. Suatu yang datang dari hati itu, dia nak lebih elok. Bukan sekadar berlepas hati. Allahu'alam. Bila insyaAllah. Ada lagi lisan ni? Yang lisan? Alhamdulillah. Saya amat alergik pada pengawet kimia, salisilit, pewarna dan sebagainya. Adakah okey saya amal pemakanan Dr. Tenggul? Beliau bangsa Yahudi. Saya mungkin tak ada kajian sangat dengan formula diet Dr. Tenggul. Baik, ada dua bahagian yang boleh kita fokus berkaitan soalan tadi. Pertama, makanan moden. Makanan moden memang campuran kimianya banyak. Dan terutama bagi anak-anak. Ini terpaksa saya lakukan pandangan ini untuk anak-anak. Saya kata untuk generasi Y. Tapi manuskrip baru hantar. Dia akan diterbitkan dalam bahasa mudah, melahirkan ulul albab guna formula Quran yang bagus untuk pembinaan otak anak-anak. Salah satunya saya fokuskan tentang pemakanan. Kajian di UK, kajian besar-besaran dibuat baru-baru ini di UK.
yang menunjukkan bahawa makanan ringan dan makanan segera, fast food and junk food, hati-hati kita dengannya. Kajian besar-besaran telah dibuat di UK di samping beberapa buah negara yang lain, menunjukkan anak-anak yang suka kedua-dua jenis makanan yang saya sebutkan tadi, mereka akan terganggu emosi mereka, sehingga boleh menyebabkan mereka menjadi agresif. Jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, otak kita ni hebat. Dan otak ini di samping ada bahagian motornya yang menggerakkan, ada bahagian memorinya, ada bahagian lain yang pelbagai, tapi salah satunya ialah bahagian emosi. Bila kita melihat ular dan kita takut, dia kawalan otak. Cuma kawalan yang mempengaruhi hormon sehingga melahirkan tindakan. Tapi emosi, kontrolnya ialah bahagian frontal otak, bahagian sini. Sebab itu bila kita baca surah Al-Alaq, kita akan sampai ke ayat yang cukup hebat mukjizatnya, yang mengagumkan sangat sains baru temui. Bila Allah sebut, aku akan sentak mereka dari ubun-ubun mereka. Aku akan sentak mereka dari ubun-ubun mereka. Mengapa Allah fokus pada ubun-ubun? Kita akan bincang kemudian. Maka dia ada berkaitan dengan emosi, otak dan emosi, bahagian tertentu. Ini ada penemuan yang Masya Allah. Jadi kimia yang kita makan, yang wujud dalam makanan, dia pergi ke otak dan dia ganggu emosi. Kajian UK menampakkan dalam makanan ringan ataupun makanan segera ada 3 P. Ada 3 P. Tuan-tuan perempuan dengar tapi akan lupa insya-Allah. Saya yang tak boleh lupa. Cuma nak bagi orang tahu. Tuan-tuan boleh lupa, silakan. Saya tak boleh. Ada 3 P. P yang pertama pewarna. Kita beli makanan, ibu, cantiklah keropok ni. Pewarna tarikan. Air serbat warna merah, meleleh air liu, duduk jauh, meleleh air liu. Sebab apa? Color tu attractive, very attractive. Aiskrim tu, Allah, cara dia buat. Kek tu pula, Allah. Sepi Sarawak, mereka jamu kuih lapis Sarawak, meleleh air liu juga saya pun. Attractive, cara dia buat cantik. P yang pertama pewarna, kimia. P yang kedua pengawet. Nak bagi tahan lama, baru bisnes untung. Ini tak laku sekejap, kena buang, expired dah, mana boleh hidup. Masuk kimia, tahan lama, 6 bulan, setahun, semua tu kimia. P ke otak. P yang ketiga ialah perisa. Perisa, monosodium glutamate, MSG. Perisa. Ajinomoto. Kata orang Kedah, Pak Haji naik motor. Pak Haji tu okey, Ajinomoto tak okey. Dia melahirkan penyakit Chinese Restaurant Syndrome. Sindrom restoran Cina. Dia bermula sindrom itu keluar dari restoran Cina. Punya nak bagi sedap, masuk MSG. Jadi dari situlah ialah perisa. Kimia juga. Makanan kita ada tiga ni. Dia pergi ke otak, dia pengaruhi emosi. Seperti di UK mereka temui benda yang mengejutkan. Yang suka makan benda tu budak-budak, dia agresif, boleh bunuh mak bapak dia. Tak mengejutkan, sekolah agama, anak-anak di kafeteria sekolah agama, elit soban, Allahumma barik lana. Makan apa dia? Mi segera, besok mi segera, lusa laksa segera, kuih tiaw segera, rosak segera. Sebab itu Malaysia dia insaf lambat. Malaysia dia insaf lambat. Hanya beberapa tahun yang lepas Kementerian Pelajaran, sekarang Pendidikan, baru mengisytiharkan kantin sekolah tidak boleh menjual benda-benda ini.
baru sedar ni segera, semua yang segera jam tu tak boleh. Dan 70 benda ini boleh dijual seminggu 2 kali sahaja di kantin. Baru ada, baru Malaysia lambat bab ni. Bab yang hiburan melampau cepat pula, mai geng 6 tu dia. Tapi yang ni lambat, tak cerdik. Kementerian lambat di sini. Jadi benda yang boleh jual seminggu 2 kali saja. Antaranya nasi lemak. Anak kita boleh makan nasi lemak seminggu 2 kali di rumah setiap hari. Jadi itu dia. Minggu 2 kali saja. No way. Sebelum ni puak-puak kantin tak faham bab pemakanan, dia jual apa saja yang budak-budak suka. Malaysia sedar lambat. Tapi Alhamdulillah sedanglah juga. Alhamdulillah. Jadi itulah dia. Itu saya jawab panjang, tak jawab soalan lagi. Yang bertanya berkata dia tak boleh makan, tak boleh guna sebahagian benda sebab alergik. Memang munasabah sebab kimia. Jauhilah semua benda yang ada itu, insya-Allah. Jadi kita guna cara pemakanan, amal pemakanan Dr. Tenggul, maka dia okey. Tapi beliau bangsa Yahudi. Beliau bangsa Yahudi. Cuma bangsa Yahudi ni kurang sedap sikit. Beliau bangsa Yahudi. Saya memang memerangi Yahudi. Walaupun tak pergi ke sana, saya kena perang dengan mereka. Saya kena isytihar perang. Palestin dia perang betul. Kita kata nak tolong Yahudi. Saya kata aku kena perang juga. Tak pergi sana pun perang siapa? Ekonomi. Selagi mana benda Yahudi itu aku tak perlukan, bukan emergency, aku tak pakai. Jadi itu peperangan saya lah, saya nak share. Jadi kalau bolehlah cari yang lain lah, formula lain. Saya yakin ada. Cuma minta maaf saya tak kaji. Nak komen panjang tak berani juga tentang khusus diet Dr. Tenggul. Cuma saya komen tentang bangsa Yahudi itu dapat cari alternatif lagi bagus. Cuma yang penting kalau ada, habiskan. Pastikan ramuan yang kita yakin halal. Itu teramat penting. Sebab 60% yang dinamakan daya pemakanan, 60% mengikut apa yang kita di Malaysia pakar farmaceutical kaji, 60% ubat-ubatan dari luar, dari sumber yang kita tak tahu. Maksud dalam bahasa lain, dari sumber yang meragukan. 60% tinggi. 60%. Hatta ini untuk anda saja. Hatta orang nak pergi umrah, nak pergi Mekah, dia wajib ambil suntikan. Jadi saya antara doktor di Pulau Pinang yang diizin bagi suntikan itu, dia kena ada syarat-syaratnya. Saya diizinkan. Jadi saya kena pilih ubat-ubatan. Jadi saya bincang dengan pihak tabung haji, ubat-ubatan. Di tiap-tiap tahun mesyuarat saya tanya. Jawapan dah diberikan pada saya, tapi saya tahu ada doktor baru yang tak tahu. Setiap tahun saya mesti tanya, Tuan Haji, macam mana ni Pak halal ni? Kalau dia kata, tahun lepas tanya ada kan? Tolong jawab lagi sekali Tuan Haji, Pak ada muka baru. Okey, dia akan bagi jawapan. Setiap tahun tak ada peningkatan jawapannya. Iaitu ada 2 jenama yang doktor gunakan, dan kami tabung haji pergi ke industri. Malaysia ni ada perkara lebak halal ni kita jaga lebih lah. Tentu alhamdulillah lah. Kami pergi ke tempat pengeluar vaksin yang original. Kami pergi setiap tempat proses kami masuk. Kaji dari segi halal dan kebersihan. Bukan sekadar halal, bersih tu kami fikir. Orang barat bab bersih nombor 1 lah. Orang barat bab bersih memang kita kalah. Dan memang kita kalah. Bab halal kita lebih kukuh halal. Bersih, clear lah. Dia punya piawaian lagi tinggi daripada kita. Jadi alhamdulillah. Cuma dia kata, ada satu tempat dia tak izin siapa mau masuk. Dia kata ini industrial secret. Jadi begitulah industri luar negara. Bahawa ada kawasan khusus siapa pun tak boleh masuk untuk mengkaji, sebab bagi dia ini rahsia produk. Rahsia ini siapa pun tak boleh tahu kecuali orang tertentu.
yang bahagian pengeluaran. Tapi dia kata do not worry. Dia kata do not worry, kami jaga hak you. Cuma sebab dia rahsia cara campur. Tapi do not worry, bahannya lebih kurang begini. Jadi kebersihan macam you tengok, cuma peratus campuran you tak boleh tambah. Itu saja. Maka Tabu Haji dengan fatwa, mengeluarkan fatwa harus menggunakan yang tak berani sebut halal, tak berani guna halal, harus menggunakan yang. Maka kebanyakan ubat begitulah keadaannya. Ada satu sudut industrial secret yang siapa pun tak boleh tahu. Maka hukumnya kita beri sekadar keperluan, harus menggunakan yang. Sebab tu kita nak mengubah. Nak mengubah macam mana jika anak-anak kita asyik dengan hiburan, bukan pada kajian. Nak menghasilkan produk, kena kaji you. Kaji alat dia, proses ni campur dengan ini jadi apa. Jika kepala duduk macam tu, bila nak kaji? Sebab tu akhirnya kita ini apa dia? Kita pengguna, pengeluar mereka. Umat Islam hari ini consumers. Manufacturing aspect is from them. Mereka pengeluar. Orang Islam nak apa lagi? Nak aiskrim ke? Okey. Nak aiskrim macam mana? Kami buat untuk you. You beli saja no, bagi kami kaya no. Itu kita pun beli. Allahumma barik lana, jangan lupa doa. Dia pengeluar apa doa benda? Kita tak hujung doa. Nampak cara minda kan? Sebab itu kita nak ilmu Iqra tu semua tu relevan. Jadi inilah yang jadi problem. Jadi semogalah jawapan saya dengan panjang lebar tadi membantu memahami, insya-Allah ya. Last sekali, ni laju. Ada khusus je. Ya. Pertama sekali Yahudi dengan Zionis dia berbeza. Yahudi dan Zionis berbeza. Itu Yahudi memang dia memang dia pandai tu dia buat begini. Ya. Yang kedua Yahudi setahu saya itu tak tahu daya. Mereka punya agama dia jadi strict. Hai, pada kita. Ya, betul Rizal. Yahudi dengan Zionis berbeza. Zionis fanatik kepada bangsa Yahudi. Ada Yahudi yang tak macam itu. Setuju. Sebab itu saya pun tak melarang 100%. Cuma saya kata saya memerangi semampu boleh, saya tak ada. Tapi konsep yang kita sebut tadi benar, bahawa Yahudi itu pun ada dua bentuk. Satu yang Zionis yang fanatik dengan bangsa Yahudi. Tapi ada Yahudi yang macam orang lain lah. Dia tak fanatik, cuma dia bisnes. Jadi itu saya setuju. Namun ambil langkah berhati-hati agak lebih bagus, agak lebih baik. Terutama tentang dasar yang kita sebutkan tadi, bahawa badan pengeluaran luar bangsa mesti ada satu penjuru yang kita panggil secret. Jadi atas dasar itu pun bila saya bincang dengan Peringkat Nasional Malaysia sekarang, dia memang semarakkan konsep halal hak. Malaysia sekarang semarakkan konsep halal hak. Jadi dia ada HDC, Halal Development Corporation di Malaysia. Kerajaan wujudkan HDC untuk tangani isu halal hak. Beberapa tahun yang lepas saya diminta untuk buat presentation kepada mereka. Dia panggil non-Muslim untuk mendengar ceramah Dr. Daniel Kedil berkaitan konsep halal. Jadi masa itu saya bincang dengan bos dan sebagainya. Jadi itulah yang menyebabkan saya mengatakan kalau boleh elakkan dahulu penggunaan benda-benda yang luar negara bangsa Yahudi buat, sementara kalau boleh dielakkan dulu, sebab memang ada unsur konflik.
Jadi agak spesifik juga badan gluten ya. Gluten itu semaraklah pada pengeluaran yang ada sekarang yang berbagai. Gluten ini GLUTEN. Jadi insyaAllah disebabkan ada unsur-unsur alergi, dan alergi ini satu reaksi badan yang kadang-kadang reaksi itu boleh melampau. Melampau itu artinya teruk, dan reaksi yang teruk itu bukan sekadar alahan pada apa yang kita tahu seperti kulit dan sebagainya. Dia boleh sampai ke peringkat jantung, paru-paru dan jantung. Jadi begitu berbahaya sekali reaksi alergi itu. Atas dasar itu perlu mencari sesuatu yang kita tak alergi, dan nak mencari sesuatu yang kita tak alergi tanpa gluten agak susah. InsyaAllah saya nak boleh cara dasar lah saya menjawab. Ya, boleh kita berikan pengacuran atas dasar yang luar biasa itu. InsyaAllah ya? InsyaAllah boleh InsyaAllah. Terima kasih beri kepahaman kepada saya insyaAllah tentang isu. InsyaAllah kita jawab yang terakhir. Tahun lepas masa mengandung saya tak dapat berpuasa kerana masalah kesihatan. Masih berbaki 15 hari puasa yang perlu diqadha. Masalahnya saya masih memberi susuan pada bayi, rasa tak sempat nak qadha puasa tersebut. Perlukah saya bayar fidyah? Alhamdulillah, soalan yang bagus. Dia berkaitan dengan wanita. Kelonggaran memang banyak diberikan pada wanita, banyak diberikan, terutama yang berkaitan dengan haid, yang berkaitan dengan kandungan, yang berkaitan dengan istighathah, yang berkaitan dengan nifas dan sebagainya. Seorang wanita yang mengandung, ada kelonggaran diberikan untuk tidak berpuasa di musim Ramadan. Rukhsah ataupun kelonggaran diberikan atas dua sebab. Satu, kekhawatiran atas kesihatan sendiri. Yang kedua, tak berpuasa sebab kekhawatiran bayi dalam kandungan tak sihat. Ibu tak ada masalah, takut anak pula tak sihat. Dua keadaan. Apa-apa pun keadaannya, ibu mengandung selama lebih kurang 9 bulan boleh membuat pilihan. Ketika masuk musim Ramadan, dia boleh buat pilihan sama ada nak meneruskan puasa ataupun nak berbuka, diberikan kelonggaran. Maksudnya jika berbuka tidak berdosa, itu masuk kelonggaran. Selepas melahirkan anak, alhamdulillah, Allah kurniakan bayi, kemudian Allah berikan juga kesihatan, ada susuan badan. Dan Allah berfirman di banyak tempat dalam Quran, Allah mengatakan kalau boleh berikan susuan itu 2 tahun kamilain, 2 tahun lengkap, 2 tahun sempurna kalau boleh. Tak wajib, tapi digalakkan. Maka ibu ni mendapat anak, ada susuan, dia pun beri susuan pada bayi. Bila beri susuan pada bayi, untuk susu itu ada, maka ibu kena jaga makan minum dia. Sebab susuan itu hasilan dari makanan dan juga minuman ibu. Jika ibu kekurangan air dan sebagainya, khasiat susunya kurang, maka ibu kena jaga makan minum dia setiap hari, siang dan malam. Sebab susuan pada bayi siang dan malam. Maka ibu di musim Ramadan, bolehkah dia berbuka? Boleh. Disebabkan nak jaga susuan, dan susuan itu penting untuk anak ini. Untuk anak ini, maka ibu boleh berbuka puasa, tak berpuasa. Maka nak qadha macam mana? Puasa yang dasar tu pun ada kelonggaran. Sebab itu saya suka dengan fatwa Dr. Yusuf Qaradawi yang menganalisis surah Al-Baqarah ayat 183 ke atas. Lepas dia menganalisis, dia buat fatwa dalam fatwa mu'asyirat, fatwa isu semasa. Ini termasuk isu semasa. Orang moden bertanya, maka dia menilai nas dan dia beri pandangan yang saya rasa munasabah. Dia berkata untuk wanita kena ada pengecualian khas. Sebab dia sebut isu antaranya ibu mengandung 9 bulan. Mengandung 9 bulan, 9 bulan bermasalah kadang-kadang. Bukan sekadar peringkat awal, tak larat tu sampai ke hujung kandungan. Jadi termasuk musim Ramadan masih lagi tak sihat. Lahir anak, 2 tahun bagi susuan, 2 tahun perlukan jaga kesihatan 2 tahun. Allah nak qadha tak boleh sebab kita jaga kesihatan. Nak qadha tak boleh sebab nak jaga kesihatan. Nak tunaikan yang tunai itu pun tak boleh, tambah nak qadha. Sebab 2 tahun you, 2 tahun siapa suruh? Allah suruh. Saya mentaati Allah.
Tapi bila saya mentaati Allah, saya tak sihat, maka Allah kata boleh diberi kelonggaran. Habis 2 tahun, ingat-ingat okey dah. Lah, cek UPT positif lagi. Habis 2 tahun, tiba-tiba Allah, haid tak main. Ini trauma lah kan. Lepas tu, jom pergi klinik. Kata-kata pergi tandas, pergi kodok. Lepas kodok, UPT positif lagi. Bila tarikh expected date of delivery, lagi 9 bulan. Dah tak boleh puasa lagi. Ni 9 bulan, tak larang. Lahir anak, 2 tahun lagi bagi penyusuan. Yang tunai pun tak boleh tunai. Allah jauh sekali. Lagi 2 tahun. Ni anak kedua. Habis 2 tahun, UPT positif lagi. Yang ni suburan. Bukan halal thayyibah, suburan. Dia subur sungguh. Anak ketiga, UPT positif. Lagi 9 bulan tak boleh puasa you. Dah habis 9 bulan, Allah susuan lagi 2 tahun. Pum anak keempat, dapat 6 orang anak. 6 orang anak kiranya 2 tahun campur seorang anak, campur 2 tahun susuan, setahun mengandung lebih kurang 3 tahun. 6 orang anak 18 tahun. Maka Profesor Dr. Yusuf Qaradawi mengatakan, jangan zalimi wanita. Sebab itu wanita walaupun dia tertangguh, puasa dia memang jelas tak meningkat. Allah banyak itu saja, tak bayar fidyah. Jangan bebankan wanita seperti itu dengan fidyah. 18 tahun, darab 18. Itu zalim pada wanita. Dia bukan sengaja. Dia sedang membangunkan umat. Jadi payah puasa saja. Jika tak mampu, akhirnya 18 tahun dah tak sihat pula lepas tu, itu dia bayar sebab dia tak mampu. Itu ada dia punya fasa-fasanya. Kemudian insya-Allah ya. Itu khas untuk wanita. Bagus jika kalau ada lah program usrah bincang fatwa muasyirat bab wanita dan puasa khusus. Bagus. Insya-Allah dengan hujung bulan ni, sebelum kita masuk Ramadan, saya akan cuba kupas sedikit tentang isu-isu ni hujung bulan Jun ataupun minggu pertama bulan Julai sebelum kita masuki Ramadan, insya-Allah ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah minggu depan tidak cuti. Jadi kita akan bersama-sama lagi. Apa yang baik daripada Allah, yang kurang kelemahan saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr, illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.